Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Salam 40, salam onde-onde. Banyak sekarang kita punya salam pun dah banyak sekarang. Kita punya salam pun dah banyak. Ya, kata Alif pancing, duduk kat pancing. Pancing mana? Pancing timur, pancing selatan, pancing utara. Pancing ni banyak, Feda pancing. Di kawasan Pancing itu hari saya bekerja untuk Pelayaya itu hari, untuk wakil saya, calon saya di Don Pancing. Ketua wanita saya bertanding ya. Tak sempat jumpa kot Afi Pancing ni. Pertama sekali kita mengucapkan ribuan terima kasih lah ya kepada anda yang sempat bersama saya di room TikTok saya pada pagi ini, tengah hari ini. Saya ucap ribuan terima kasih. Yang mungkin hari ini ada yang sedang bekerja, yang waktu ni waktu beristirahat, ataupun ada yang kerja-kerja sambil ikuti live ya. Jangan sampai abaikan kerja ya. Kerja tu lebih utama. Jangan sampai kita mengabaikan tugas kita, kerja kita, kewajipan kita. TikTok juga ya. Tapi jangan sampai orang kata makan gaji buta. Jangan ikut perangai lebay. Lebay tak apa saudara ya. Dia tak datang parlimen ke, dia ponteng parlimen ke. Hari ni kita faham lah, hari ni dia orang pergi himpunan ya di mahkamah apa? Mahkamah Tinggi Putrajaya untuk mendengar ya, keputusan tentang kes mencabar enactment Syariah 1 Kelantan 2019. Ya, sebenarnya kes ini kes biasa ya. Apabila rakyat Malaysia, sesiapa sajalah ya, tak kira mana-mana agama sekalipun, berhak mencabar mana-mana undang-undang. Dalam Islam pun macam tu ya. Hanya undang-undang Al-Quran yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis yang tidak boleh dicabar, tapi boleh ditanyakan atau boleh dijadikan perbahasan ataupun soal jawab ya. Al-Quran itu sendiri pun dibenarkan, dibukakan untuk sesiapa bertanya dan bersoal jawab untuk mendapat jawapan tentang hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pun membenarkan sesi perbahasan, apatah lagi undang-undang yang draft undang-undang itu dibuat oleh manusia ya. Takkan tidak boleh langsung dipersoalkan ya. Al-Quran itu pun terbuka untuk perbahasan, cuma tidak boleh dipertikaikan ataupun tidak boleh ditolak, tapi boleh dibukakan dalam perbahasan, apatah lagi perbahasan dengan orang bukan Islam yang tak faham. Orang Islam pun boleh, kalau perkara-perkara Al-Quran tu yang nak diutarakan, nak ditanya. Yang tak boleh, jangan tolak hukum Al-Quran itu. Itu tak boleh, sebab hukum Al-Quran itu mutlak ya. Apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah mutlak. Tetapi lain-lain perkara yang diputuskan terutamanya oleh alim ulama, contoh ya, dengan berbagai-bagai pandangan, berbeza pendapat, itu boleh dipertikai dan dipertikai ataupun dicabar. Apatah lagi melibatkan undang-undang syariah yang didraft oleh manusia, oleh orang-orang politik, oleh adun-adun dan sebagainya. Tentu saja dibenarkan untuk dicabar ya. Tentu ada alasan untuk mereka mencabar sesuatu undang-undang ya. Jadi pada saya, tidak ada masalah sesiapa yang nak mencabar undang-undang kanun syariah di Kelantan ini ya, bukannya mencabar hukum Allah. Ini yang masalah dia. Bila kita politikkan benda ni, cabar saja undang-undang yang dibuat oleh adun-adun, yang diluluskan oleh adun, oh ini cabar hukum Tuhan. Tak boleh. Tak boleh ya. Ada perkara yang lompong. Kita kena akui bahawa kalau kita buat undang-undang, tentulah ada kelemahan di sana sini. Dan kelemahan ini kadang-kadang ditegur oleh orang, dicabar oleh orang. Pandang positif lah ya, kita jawab lah. Kalau betul ada kelemahan, ada perkara yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Sebab yang kita masukkan dalam kanun jenayah itu, bukannya kita ambil bulat-bulat daripada Al-Quran ya. Kita selaraskan mengikut keadaan kan, yang digubal oleh undang-undang, oleh manusia itu sendiri. Maka tentulah ada kelemahan. Sepatutnya setiap teguran hendaklah kita pandang positif ya.
Hari ini hakim menangguhkan keputusan. Ya? Saya difahamkan seperti mana Malaysia kini melaporkan lebih kurang 2,000 ya, hadir berhimpun di Mahkamah Putrajaya untuk mendengar keputusan. Ya? Dan pembicaraan hari ini diadili oleh 9 hakim, diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun. Ya, 9 hakim mendengar, majoritinya adalah Islam yang mendengar keputusan ini, dan Tengku Maimun membuat keputusan apa pun hujahan yang dibawa oleh peguam dan pihak kedua-dua pihak akan diteliti oleh hakim, dan hakim kata tangguh keputusan. Okeylah. Ya, tangguh keputusan supaya nak mendengar apa hujahan kamu. Ya, ini belum lagi orang nak dengar, belum lagi benda ni nak ni kan dah kata dah. Siapa cabar ni cabar Islam, maka hancurlah hukum Islam dan negara kita. Padahal yang berlaku di Kelantan, yang dicabar kanun jenayah syariah 2019 di Kelantan. Apa kena mengena dengan hancurnya Islam di Selangor? Apa kena mengenanya hancurnya Islam di Negeri Sembilan, di Melaka dan sebagainya? Ya, kalau kamu menggubal undang-undang yang kamu salah gubal, ada kelompongan kamu gubal undang-undang di Kelantan, apa kena mengena dengan undang di Selangor? Selangor tidak ada masalah pun. Di Selangor tidak ada masalah. Di Sembilan pun tidak ada masalah. Di Melaka pun tidak ada masalah. Yang ada masalah di Kelantan. Jangan kamu buat kesilapan ataupun terdapat kelemahan dalam undang-undang syariah di Kelantan, kamu nak babitkan semua negeri. Ha? Waktu kamu buat undang-undang, kamu tak nak bincang dengan orang. Waktu kamu buat undang-undang, kamu tak nak bincang pun dengan mana-mana negeri pun. Nak ikut kepala otak kamu. Kamulah yang pandai. Kamulah yang cerdik. Kamulah terpaling Islam. Bila orang cabar undang-undang kamu, oh jangan cabar kami. Kalau cabar undang-undang syariah kami, maka hancurlah undang-undang di Selangor. Hancurlah undang-undang di Brunei. Hancurlah undang-undang di Amerika. Hancurlah Islam di Arab Saudi. Hancurlah Islam di Iran. Hancurlah Islam di Palestin. Macam tu. Ha? Ini masalahnya apabila satu perkara itu dipolitikkan, saudara. Ya. Parti PAS ni apa benda yang tak dipolitikkan? Saya nak bagi tahu. Apa benda? Sebut kat saya satu perkara, satu isu yang PAS tak pernah politikkan. Sebut. Semua perkara dia politik. Semua perkara. Isu Palestin dipolitikkan. Ha? PMF pergi ucapan di PBB dipolitikkan. Isu banjir dipolitikkan. Apa yang dia tak politikkan? Ha? Isu orang mencabar kanun jenayah kamu, enactment kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019 yang dicabar itu ada 20 perkara, ya? 20 kesalahan syariah yang dicabar itu, ya? Yang dipertikaikan. Cabaran ini maksudnya mempertikaikan. Yang mencabar itu nak kepastian keabsahan undang-undang itu, maka dia pertikaikan. Apa salahnya orang pertikaikan undang-undang yang kita buat? Bukan undang-undang Tuhan buat. Dia bukan mempertikaikan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dia mempertikaikan hukum yang kamu draft, yang kamu luluskan itu. Ya? Berapa banyak bukti menunjukkan hukum manusia buat ini ada kelemahan. Ya. Sepatutnya kamu berlapang dada. Okey, hak kamu nak cabar. Okey, kami akan pertahankan. Sebab kami yang draft undang-undang ini, kami yang luluskan undang-undang ini, kami akan pertahankan. Bawalah ke mahkamah mana sekalipun, kami akan pertahankan. Sepatutnya itu yang kamu buat. Bukannya bila orang cabar saja, oh tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berhimpun, marilah kita solat hajat kerana ada satu kumpulan yang sedang nak menjatuhkan undang-undang Islam. Ni apa ni? Apa kaitannya? Ya, apa kaitannya? Kamu nak ajak, nak seret seluruh umat Islam untuk mempertahankan jika ada kelemahan dalam undang-undang kamu. Kalau kamu buat kesilapan dalam undang-undang itu, kamu nak orang Islam pertahankan. Tak boleh, saudara. Ini pun tak betul, tak bertepatan dengan Islam. Islam mengajar kita, kalau ada kelemahan yang kita lakukan, kita berlapang dada, terima teguran. Kalau kita benar, kita harus pertahankan kebenaran itu dengan hujah kita. Kalau kita benar, bukan kita mengajak orang untuk melindungi kelemahan kita dan kita jual nama Islam, kita tunggang nama Islam.
Mencabar enakmen syariah Kelantan maksudnya mencabar Islam keseluruhannya. Mencabar enakmen syariah Kelantan bermaksud kamu nak menghancurkan undang-undang Islam di Selangor, di Terengganu, di Perak, di Sembilan, Melaka, nak menghancurkan undang-undang di Arab Saudi, menghancurkan undang-undang di Afrika, di Amerika, di Australia, macam tu. Kamu nak babitkan semua orang. Sebab tu saya nak bagi tahu on. Jangan mudah diperbodohkan oleh orang-orang politik yang sentiasa nak menunggang agama. Kenapa? Nak melindungi kelemahan mereka. Nak melindungi kelemahan mereka dalam mentadbir negeri. Nak melindungi kelemahan mereka dalam membuat tindakan-tindakan. Ya. Berapa banyak kita melihat mereka membuat tindakan melibatkan undang-undang yang terdapat kelemahan. Contohnya seperti RU 355. Sebab itu jadi persoalan sekarang. Kenapa RU 35 tidak boleh dilaksanakan? Sebab banyak kelompongan, banyak kelemahan. Dia dibuat, didraft dan dibuat hanya kerana emosi. Dia dibuat tidak ada keikhlasan. Sebab itu bila mereka berkuasa, mereka sendiri pun tak layan RU 355. Sebab apa mereka tak layan? Mereka tahu susah nak buat. Banyak kelompongan, mengambil masa, banyak perkara yang mereka tidak lakukan sewaktu menyediakan RU 355. Sebab itu mereka tak buat, saudara. Walhal RU 355 itu datangnya dari kepala otak Haji Hadi. Kalau Haji Hadi itu cerdik, kalau Haji Hadi itu betul-betul nak laksanakan Islam, dah lama RU 355 itu dikuasakan dalam negara kita. Sebab dia dah pernah jadi kerajaan 33 bulan. Ini saya nak cerdikkan kepada wal-on dan juga mereka-mereka yang berada di atas pagar hari ini. Fikir balik-balik, fikir baik-baik, saudara. RU 355 ini satu bentuk undang-undang lebih kurang juga macam enakmen syariah Kelantan yang dicabar sekarang ini. Ya, ia ini dibuat oleh manusia. Ya, tentunya ada kelemahan dan kelompongan. Tetapi masalah bagi lebay ni, mereka tak mengaku mereka buat salah. Mereka tak mengaku ada kelompongan. Mereka nak apa saja kelompongan yang berlaku, apa saja kelemahan yang berlaku, mereka nak ajak semua orang pertahankan kelemahan mereka. Dan mereka tunggang nama agama. Kita semua kena pertahankan enakmen syariah Kelantan ini. Kita kena pertahankan. Kalau tidak, hancurlah semua undang-undang Islam. Orang pun bertakbir, dalam sedar tak sedar, orang pun bagi sumbangan derma tabung jihad nak pertahankan syariah. Kita membagikan sumbangan, kita bertakbir, bersemangat kerana nak pertahankan beberapa undang-undang yang terdapat di dalamnya kelemahan. Ini bukan cara Islam, saudara. Ya, yang benar kita pertahankan, yang silap ada kelemahan kita perbetulkan. Dengar teguran orang. Ya, kalau orang nak cabar, apa kita bimbang? Kalau orang nak cabar enakmen ini, kalau kita betul, kita pertahankan. Bukan cara menghasut orang. Macam saya sebut tadi, contoh macam RU 355. Ini juga satu idea yang datang daripada kepala otak Haji Hadi, yang tak difikir, yang tak dibincang semasak-masaknya. Tak nak mendengar pandangan orang, usahakan nak mendengar pihak luar. Dalam parti PAS sendiri pun, percayalah saudara, dalam parti PAS sendiri pun Haji Hadi tak pernah bawa benda ini berbincang dalam jawatan kuasa PAS pusat sewaktu beliau nak bawa RU 355. Ini dinyatakan dan dijelaskan oleh Mahfuz Omar. Ketika itu Mahfuz Omar masih lagi dalam PAS. Ketika itu Mahfuz Omar adalah ketua penerangan PAS. Dia sendiri sebut bahawa jawatan kuasa PAS pusat tidak tahu langsung tentang hasrat Haji Hadi nak bawa RU 355 itu ke dalam parlimen. Maksudnya Haji Hadi sendiri membelakangkan parti dia. Dia nak gunakan akal otak dia seorang-seorang nak bawa RU 355 ini. Last sekali apa terjadi? Apa terjadi, saudara? Dia yang bawa, dia sendiri minta tangguh. Dia yang bawa usul parlimen, dia sendiri minta tangguh. 2-3 kali dia minta tangguh, tak mahu dibahaskan. Sebab apa? Dia tidak bersedia untuk membahaskan rang undang-undang RU 355 itu. Sebab apa dia tak bersedia? Sebab dia tahu banyak kelemahan, banyak kelompongan, dan orang akan pertikaikan apa yang dia buat. Daripada dia malu dalam parlimen, lebih baik dia minta tangguh perbahasan. Itu saja. Sebelum itu dia bercakap dalam ceramah. Dia buat ceramah, dia buat himpunan. Ribuan orang berhimpun di Padang Merbuk. Pakai baju warna ungu.
RU355 jual baju. Ya, RM10, RM15, RM20, satu helai baju. Yang jual baju, cetak baju, boleh berniaga, boleh untung. Jual stiker, boleh untung. Pakailah, letak kat kereta RU355. Sampai hari ni saudara boleh tengok, ada sebuah kereta, stiker RU355 tu sampai dah reput dah. Dah putih dah, tak ada colour dah. Punya lamanya mereka berkempen RU355. Berapa puluh ribu, berapa juta dah kutipan derma dibuat hanya untuk perjuangan RU355. Ini mainan Haji Hadi. Dia nak dapat nama. Sebab itu dia dalam parlimen pasang banner Hadi Pejuang Islam. Baru baca usul dia dalam parlimen dah dapat gelaran Pejuang Islam RU355. Perjuangan apa? Baru buka gelanggang, belum bertarung lagi. Buka gelanggang dah dapat jadi hero. Bila waktu nak bertarung, dia minta tangguh. Bila pengadil masuk, ayo kamu masuk dalam gelanggang. Minta tangguh. Pengadil minta tangguh. Buka gelanggang sekali, ayo masuk. Minta tangguh pengadil, minta tangguh. Tiba-tiba dia jadi hero. Tak ke bodoh kita? Dipergunakan oleh orang agama ini. Orang agama ini semua nak gunakan sentimen saja. Nak bangkitkan semangat kita. Sebab dia tahu orang Melayu ni, kalau dibakar dengan semangat agama, kita sanggup buat apa saja. Kita sanggup buat apa saja. Kalau tidak, takkan ada orang mati kat mandi. Kalau dimainkan sentimen agama, sanggup berbuat apa saja, saudara. Apa itu apa yang berlaku di Memadi? Itu satu bukti menunjukkan orang sanggup buat apa saja. Tetapi yang mengeluarkan idea itu, dia selamat. Sebab dia tahu, dia hanya nak pergunakan isu ini hanya untuk politik, bukan untuk agama sebenarnya. Kalau betul dia ikhlas, dah lama RU355 itu dilaksanakan. Kerana dia ada peluang untuk memerintah. Dia memerintah negeri Kelantan 30 tahun lebih. Kemudian dia jadi kerajaan pusat 33 bulan. Takkan dalam tempoh 33 bulan itu, satu hari pun mereka tidak ada peluang untuk nak bawa RU355. Kalau nak sakau duit, banyak masa yang kamu boleh gunakan. Waktu untuk bermain golf itu banyak. Waktu nak meluluskan projek Jana Wibawa tu, banyak masa kamu boleh buat. Tetapi nak bawa RU355 itu, satu hari pun, satu minit pun kamu tak mampu nak suarakan dalam parlimen. Sebab apa? Sebab banyak kelompongan. Banyak perkara tak selesai. Baru kamu tahu betapa sukarnya nak membawa satu undang-undang kalau dibuat secara tergesa-gesa. Sebab itu pandangan kita dulu dalam Pakatan Harapan, sewaktu Haji Hadi nak bawa RU355, kita kata kat dia, bawa bincang dulu. Jangan tergesa-gesa wahai Haji. Bawa bincang dulu. Dapatkan pandangan majlis raja-raja dulu. Bincang semasak-masaknya. Bila semua dah okey, baru bawa ke parlimen. Ini tak mahu. Berlari-lari, singkap-singkap jubah dia nak pergi ke parlimen. Punya nak cepat, nak bawa ni. Dia pun baca usul. Kan? Bawa usul. Private Member Bill. Sebab apa dia panggil Private Member Bill? Usul persendirian. Sebab apa? Sebab Haji Hadi je nak bawa. Bukan parti dia bawa. Kata parti Islam. Kata parti Perjuangan Islam. Tapi nak bawa RU355, pakai Private Member Bill. Pakai usul persendirian. Tak bawa nama parti. Sebab apa? Tak pernah dibincangkan pun dalam Jawatankuasa Pusat. Sebab dia tahu kalau bincang Jawatankuasa Pusat, akan ada beberapa teguran, cadangan, pandangan yang berbeza. Akan melambatkan dia. Dia nak cepat. Haji Hadi nak cepat. Dia nak jadi hero. Biar dia nampak dialah yang bawa RU355 ini. Nak cepat. Dipergunakan wal-on dan penyokong-penyokong mereka hanya untuk membawa satu undang-undang yang akhirnya mereka sendiri sepak ke tepi longkang. Hudud jangan ceritalah. Hudud ni dah lama dah mereka campak. Dah lama dah, saudara. Dah kita dah dengar, dah berpuluh tahun dah kita tak dengar lagi mereka bercakap tentang hudud. RU355 pun hari ini baru mereka nak bercakap. Itu pun setelah kita Kerajaan Malaysia Madani jadi kerajaan. Mereka mengharapkan supaya Malaysia Madani laksanakan apa yang mereka nak.
Ini perangai lebay. Mereka rancang, mereka tak buat, kena suruh kita buat. Bila kita buat, besok dia kata, inilah kami punya idea. Tengok Malaysia Madani sudah laksanakan RU35, ini idea kami. Tengok, kita belagak lah. Bila kita buat, besok dia kata idea dia. Ya? Waktu dia jadi kajian, dia tak mampu nak buat, tak pandai nak buat. Hanya pandai bercakap. Sebab selama ini puluhan tahun dia dalam parti, hanya pandai bercakap. Sebab itu banyak negeri-negeri yang ditabik oleh PAS tak dapat apa-apa pun, tak dapat kemajuan. Sebab pemimpin mereka hanya pandai bercakap, hanya pandai berceramah. Kalau berceramah, berapi-api. Lagi kuat suara mereka berceramah, lagi penuh kantung tabur Milo. Itu je. Itu je, saudara. Jadi keputusan mahkamah hari ni tangguh keputusannya. Ya? Tangguh keputusan. Dan ketua hakim negara di dalam membacakan keputusan itu tadi, menangguh keputusan, dia kata apa? Jangan mengatakan bahawa orang yang mencabar undang-undang ini sebagai mencabar undang-undang Islam. Ini ditegur oleh hakim. Ini tak ada kaitan pun dengan penghinaan ke mana-mana undang-undang syariah. Ini yang kau sebut. Orang yang mencabar itu hanya tertakluk pada 20 kesalahan itu. Dia mempertikaikan 20 kesalahan syariah. Ya? Kesalahan syariah yang terkandung di dalam Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Dia pertikaikan itu saja. Maka hakim kata ini bukan penghinaan kepada agama Islam. Kamu kena jawab itu sajalah. Ya? Perkara-perkara yang terkandung dalam 20 kesalahan itu, jawab itu sajalah. Jangan kamu kaitkan, mempertikaikan 20 ini bermakna mentikaikan hukum Islam. Ini tak betul. Ini mempolitikkan. Dan ditegur oleh ketua hakim negara hari ini. Saudara pun lihat sebelum pembicaraan ini berapa banyak ceramah mereka buat. Ya, atas nama jihad mempertahankan syariah. Sebab modal lain yang tak ada lah, saudara. Mereka nak kutip modal lain yang tak ada. Akhirnya mereka sendiri kutip modal yang mereka sendiri timbulkan. Kalau mereka betul-betul serius nak memperbaiki isu ini, mereka dah laksanakan waktu mereka di kerajaan. Isu ni dah berlaku zaman mereka lagi. Mereka tak atasi, mereka tak selesaikan masalah ini. Mereka buat tak tahu saja. Mereka serahkan kepada Kelantan saja isu ni. Tetapi mereka bila hilang kuasa, mereka minta kerajaan pusat campur tangan. Ini perangai mereka. Kalau saya tengok balik track, rekod, fakta kes ini, di zaman mereka lagi kerajaan. Masa itu Taqiyuddin ada, Tomlin Toman ada dalam kerajaan, Ustaz Derih pun ada. Apa mereka buat? Mereka tak buat, saudara. Mereka tak buat. Mereka serahkan kepada Kelantan, selesaikan. Mereka dah terberak mata-kata, hari ini mereka minta kita cuci. Kalau kita tak cuci, kita menentang Islam. Senang je kerja dia. Mereka buat tai, kita kena cuci. Kalau kita tak cuci, kita menentang Islam. Ini perangai lebay. Maka hari ini berhimpun orang. Konon-kononnya undang-undang Islam tercabar. Yang sebenarnya yang dicabar itu 20 kesalahan ini saja. Yang dipertikaikan. Kalau salah, perbaiki. Kalau betul, pertahankan. Itu saja. Apa kena mengena dengan menghina Islamnya?